Nampak macam orang biasa, tapi top student. Nak tahu lebih? Dengarkan BTZ Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum مرة أخرى في حلقة جديدة مع BTZ Podcast. اليوم معنا أنا اسمي توفيق. ما شاء الله. أنت ما اسمك؟ أنا اسمي بيحكي. أيوة. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. طيب اليوم dah banyak sebab kita ada top student hari ni. Tak boleh banyak berbual. Macam mana Bai? You punya schedule for ni, kita sekarang ni nak recording memang nak ada tunggu weekend aja. Sebab Bai punya jadual memang macam jadual raja Tak jugalah. Because Monday to Friday I have working hours. So Yeah. I have to respect my Yes, working alhamdulillah. hours and all. Okay lah, Saturday Sunday, even Saturday kadang ada game nak kena pergi and all other miscellaneous stuff. Yes. Tapi Sunday kita try to do every Sunday. Alhamdulillah. So amanah kerja, nak kena jaga lah, nak kena jaga. semua jaga, and benda ni kita dapat buat secara sukarela. Alhamdulillah. Happy. Sukarela dan suka-suka. Yeah. Suka-suka. So memang hari ni kita nak cakap pasal macam mana nak belajar sebenarnya. Jangan tukar Saya nak topik, belajar. kita fokus kat dia. Sebab dengar-dengar lah kan, dengar-dengar yang dengan kita ni orang kata memang Masya Allah. Kalau orang kata kita menyaksikan wah, Ustaz Taufik ni kira di antara student-student yang handal dalam dalam era dia tu lah. Bukan calang lah. Bukan calang-calang. Alhamdulillah, I think Masya Allah kalau kita tengok sekarang Al-Qudwa pun yang Ustaz Taufik tengah menjaga ataupun manage whereby this is a family punya so called business Project project kan. So dalam macam-macam bahasa, dalam macam-macam topik yang dia share ni, kita boleh lihat yang Ustaz Taufik ni dah expose dengan macam-macam ilmu yang telah dipelajari di Singapura dan di rantau-rantau yang lain. Mungkin boleh share, sebab dulu pernah dengar yang orang kata Ustaz Taufik ni di antara orang-orang yang dipanggil sebagai top student. So kita nak tahulah, top student ni mungkin belajar hari-hari ke tidur hari-hari ke, apa tu rutin yang teknik dia. So yalah, balik kepada topik tadi, top student. Kalau kita bukan nak cakap apa, kita nak cakap macam mana kita nak jadi orang yang top student yang puas dengan kita punya markah dan sebagainya. Also you can share with the viewers. Like macam kita pun ada anak-anak. So maybe teknik of kita belajar mungkin dari belajar agama tapi belajar subjek-subjek lain. Mungkin ada dia punya cara-cara dia untuk mungkin we apply this method atau that method. So dia agak kejanggalan sikit. Nampak aku perkataan. Kejanggalan. Dia janggal sikit nak bawa pasal ni sebab nak cakap top student tu dia berat lah kataan tu. Yeah. Adalah certain accomplishment, alhamdulillah. Kalau nak cakap top student tu, pernah lah sekali tu kita duduk satu peperiksaan which was considered to be the O level for madrasah at one point of time bila kita Sec 4. Alhamdulillah ditakdirkan memang top student lah, tapi kita tak tahu macam bila orang becomes a top student, maksudnya tu apa kan. Yes. Kadang-kadang examinations boleh mencerminkan beberapa perkara and it does not necessarily mean yang kita ni terbagus dalam semua urusan. But kalau lah kita boleh nak share mengenai perjalanan belajar ni, dia nombor satu adalah we are talking about me at a particular age. Yes. Yang at that particular age, kita nak cakap pasal kita punya usaha sendiri pun agak payah juga dikarenakan pembentukan kita tu berdasarkan kepada pembentukan yang telah diletakkan oleh ibu ayah kita. Yes. Copy sentence ni very smooth though. Dah boleh nampak kan? Super smooth. Sebab tu memang Pembentukan kita antara dia. memang dia orangnya memang dia orangnya. Jadi apa pun kita nak get back balik topik ni. Mungkin you boleh recap ataupun you pergi flashback balik perjalanan you waktu the routines yang you buat waktu usia muda tu. Waktu usia muda, ni jujur jujurnya adalah kita tak suka belajar. Yes. Sama lah. Babe, secara layman nak kena tahu. Okay, maybe lots of reading ke, lots of documentary ke, lots of what? I think the reason that kita ni belajar adalah dikarenakan semangat yang dipupukkan oleh ibu ayah. So that's the first most important thing. Understand. So the environment, the academic environment yang ada kat rumah tu, I think is most important. Yes. Okay.
number one, academic environment. So basically you're trying to say that dekat rumah pun kita pun nak kena main peranan yang kita pun kononnya bukan Contoh lah. Exactly. Contoh kepada anak-anak kita lah. Betul. Bila kita ni membaca, bukanlah kita baca banyak sangat. Kita baca ni dikarenakan ada pembentukan yang macam tu. Memang kat rumah tu culture dia culture membaca. Yeah. Ada anak-anak aku semua main bola. Kira betul. Tapi tak boleh salahkan. Tak boleh nak salahkan. Kadang kita main sendiri-sendiri kan, orang tengok je kan. Sebab bukan mudah pun nak dapat benda tu. I think kat rumah pun tak semudah orang kata buy footballer anak akan jadi footballer. Banyak footballer yang anak-anak tak jadi footballer pun. Betul. So how you macam proof to them lah you tunjukkan yang sebenarnya benda ni adalah benda yang baik, benda ni, lagi-lagi benda yang tentang belajar. Kalau bola dah boleh nampak tau, budak-budak automatically suka sebab dia main, dia happy kawan-kawan. Tapi bila cakap pasal belajar ni, lebih-lebih lagi macam agama, benda-benda ni dia kena benda yang I believe yang dulu waktu I hafal Quran pun I tak nampak that vision. I believe you pun tak nampak that vision. So kita buat lebih pun sebab mak bapak kita nak tengok kita punya perjalanan. Nak tengok you must excel dalam benda-benda ginilah. And alhamdulillah setiap anak-anak tu dia masing-masing punya kekuatan. I believe that you ada 3 beradik. So masing-masing ada kekuatan masing-masing, betul tak? Cuma yelah balik pada you punya point yang pertama, rumah tu adalah madrasah yang pertama. Correct. So the first foundation bila kat rumah tu dah nampak solat tu dah jadi satu benda biasa. Baca buku jadi benda biasa. I think daripada situ yang mungkin secara automatik lah Kemarin saya ingat ada kita punya guru kami lah dan kawan kita Dr. Profesor Khairuddin Al-Junaid yang kita kenal. Dia pernah kasih satu statement yang saya rasa menarik lah. Dia cakap talking about environment kan, kita can easily understand it from going to a Malay person's house. And dia sebut Melayu tau. Dia cakap kalau kita tengok rumah-rumah Melayu, dia cakap macam ni. Apa yang kita nampak dekat rumah Melayu physically tau. Dia cakap antaranya adalah kadang-kadang kita ada kabut-kabut yang dalam dia tu ada macam pinggan mangkuk. Nampak tak benda tu? Ya. Macam diorang cakap tu rumah aku pun ada. So dia cakap benda ni semua orang. Yes. But dia cakap kalau dia pergi kepada rumah guru-guru dia, yang display bukan pinggan mangkuk, yang display tu buku. So dia bukan sahaja dari sudut active teaching tapi dari sudut visual. Subconsciously memang benda tu ada. So kita nampak. So when it is presented in front of you, dari sudut kita memang tak boleh lari daripada pemandangan tersebut. Jadi kita build and accustomed to that sort of an environment lah. So itu antara benda yang paling penting. So it's not just ajar, baca, tapi ensure that physically, emotionally it is conducive enough for the building of an academic inclination. But you see, talking about all these methods and points and technique, as a parent lah myself, obviously I main bola, I kena pergi training, I tak ada masa untuk attend to their academic punya things. But kita go for lain option. Maybe we go for tuition. Ada orang plot tuition sampai beratus-ratus, beribu-ribu habis. And tetap budak tu tetap just as it is. Bukan cakap dia tak ada talent ke apa, tidak. Tapi macam mana you are trying to say. How do we macam masukkan benda ni secara natural that diorang ni suka belajar? I think that when you talk about education mengenai ilmu, kita kadang-kadang equate ilmu kepada university and certificates and also degrees. Macam sains pula kau berbual. Tak, maksudnya apa? No. Dengan jaket No, what I'm trying to say is pembentukan pembelajaran dia bukan sahaja apa-apa yang dilakukan di sekolah, tapi it is the building of a thinking mind. Kita nak membentuk seorang anak ni yang dia curious, nak tahu. Betul. So tak kisah kalau dia sains dia tak berapa minat sangat ke, tak nampak macam dia panggil academic aptitude nampak macam ini memang tak besar jadi memang cikgu lah ke apa. Tak, tapi dia ada curious mind. Semua benda dia buat ni dia tak lagau tau, tapi dia tanya, dia persoalkan. Is that a good sign? It is a good sign. Okay. When you have curiosity in a child, itu adalah tanda yang paling bagus sekali. And first step lah. First step. Okay. Kadang-kadang aku tahu masalah kita sebagai orang dewasa terhadap anak kita sendiri pun anak orang lain. Bila budak-budak tanya soalan, kita macam aku jangan tanya lah. Dia tanya sikit, dia cakap benda macam ni tak penting untuk kau tahu. Jangan kurang ajar jangan tanya. Exactly. Kau siapa nak tanya aku benda ni? But no, I think we need to entertain curiosity. Kalau kita awal-awal dah berhentikan budak-budak daripada mempersoalkan perkara-perkara, that's the end of the academic journey, I think. So awal-awal ni kita mula ada fear diorang. Exactly. Aku nak tanya pun bukan diorang nak layan aku. Aku tanya bapak aku cakap, apa nak tanya?
So at a very early age, dia nombor satu nak kita tahu. Dia dah register benda tu. Exactly. Yes. I need to be criticality is a praiseworthy thing. Untuk tanya tu adalah benda yang bagus. So it does not necessarily to be confined to urusan-urusan akademik, tapi anything in life. Kenapa kita kena training? There needs to be a reasoning. Kenapa kita kena makan bagus? There needs to be a reasoning. So that particular process of soal, jawab, nak tanya, curiosity, I think is the core of education. Wow. Itu mulanya. I rasa macam dalam some professor cara cakap tu sulit lah. Memang tak salah orang Kan? Macam really tengah dengar orang ajar tuition tu I think balik kepada topik tadi pun is yalah, the way Ustaz Taufik punya cara perbualan pun balik kepada cara bagaimana dia melihat satu benda tu. Macam kalau kita kecil-kecil pun kita ditonjolkan oleh ibu bapa kita kita tengok macam mana diorang react dalam satu perkara. Betul. Kita akan ikut. Diorang asal dia buat macam gini budak-budak punya curiosity Jadi daripada situ pun yang di mana macam kita nampak dunia ni sebenarnya luas. Dia bukan kau buat ni salah, kau buat ni betul, dia tak. Jadi itu balik pada macam mana Nabi pun letakkan macam mana Islam tu harus berjalan. It's a lifestyle. Whereby beza dengan orang anggap agama kita ni sebagai hukum hakam saja. Halal haram. Tapi kalau kita ikut secara Nabi punya kehidupan, Islam tu adalah satu kehidupan. Di mana kalau you boleh bawa Islam tu sebagai kehidupan you tak akan rasa beban dalam melakukan semua benda tu. It's very logical. Solat, belajar ni semua kan. If I can add tadi kita bincang pasal kita allow for environment bertanya. The other issue also is the nature of our answers. Okay. Macam mana kita jawab tu pun kadang-kadang penting. Kadang-kadang kita jawab dikarenakan kita nak memberikan jawapan sekadarnya. Bukan apa, pasal kita dah irritated. Alamak banyak sangat tanya apa ni, jawab je kan. Tapi kadang-kadang yang lebih penting adalah bila kita jawab tu, jawapan kita membuka lebih ruang untuk pemikiran. Understand. It is motivating and inspiring much more questions and thought. Lagi teruk lagi dulu kadang-kadang kalau kita tengok ni sebahagian lah, tak tahulah kalau masih ada lagi ataupun tidak. Kadang-kadang jawapan-jawapan tu tak ada kena-mena. Whenever that we say a particular matter, kita punya reasoning tu tak kena. Jangan pergi jauh-jauh, nanti ada tuyul. Kan dengar tak orang macam tu? Ya, maghrib-maghrib jangan buka I don't know, buka payung lah, ada ular lah. I mean all these words lah. Yang menakutkan lah. Dia jawab, tapi jawapan dia tu tak empowering tau. Jawapan dia itu stifling. Jawapan dia itu makin memundurkan dia punya minda. So this is also a thing yang kita kena address also. Macam budak-budak takut hantu lah. Yalah, Dia momok-momokkan benda tu lah. Sebab where kita duduk kat negara Arab, budak-budak tak takut hantu. Takut anjing lah. Anjing pun Anjing tengok pun orang takut. takut. Anjing pun takut tengok orang. Sebab orang tak dimomok-momokkan dengan khurafat-khurafat macam itu. Jalan kat kubur akan ada hantu. Tapi cara kita yang banyak misteri cara berbezanya is kalau jalan sini kau baca doa. Itu approach orang. So it's something alternative. Okay. Memang benda tu menakutkan, tapi kalau kau tak nak kena benda ni, dapat baca doa. Baca doa, insya-Allah akan jaga kau. So diorang dah dididik dengan macam itu. Jadi mind kita pun lain exception. Kita terima benda tu lain Betul. I think zaman sekarang ni budak-budak pun dah tak senang takut hantu. Diorang dah tahu benda ni. And maybe mak bapak pun banyak dah expose dengan diorang. Kalau ada benda ni kau baca ni. Baca doa. So in a way diorang daripada takut dengan benda yang tak ada, sampai satu ilmu kat orang untuk pakai untuk semua benda. Wah, kalau datang kat tempat gelap baca Alhamdulillah. Kalau sampai kat tempat ni nak baca apa. So actually kalau kehidupan kita ni tak disertakan dengan ilmu pun, betul. I think the main source is ilmu lah. So mak bapak tu bila jawab anak-anak tu, I think kalau tengok contoh yang baik orang-orang kita mungkin belum mula lagi cara macam mana orang-orang barat buat. Biasa kalau kita tengok orang-orang barat ada berbual dengan anak dia setahun pun macam berbual dengan orang besar. Betul. Jadi budak-budak tu bila jawab, dia pun jadi dewasa. Okay, question. Bila cakap pasal barat ni, the westerners how they didik anak diorang versus kita orang. So kita more to environment of macam kita marah rather than kita bercakap. Then what about orang tanya kita question then nanti anak kau dah besar jadi macam itu. Macam orang-orang barat kan, anak-anak besar, diorang dah besar kan, diorang buang. Betul. I mean bukan cakap buang lah, diorang macam kawan lah dengan bapak diorang. Diorang boleh kurang ajar dengan bapak diorang. But as kita pula, kita nak didik anak kita first, number one dari segi angle, dia harus respect kita. Dia harus hormat kita kerana kita orang tu. So how do you see from that? I think it's about limits and identifying
dalam semua urusan, dalam semua culture, dalam semua bentuk pemikiran, dia seharusnya ada baiknya dan juga ada keburukannya juga. Ada limit lah on every subject kan. Lepas tu dalam agama pun kita ada a sense of inclusivity, maksudnya keterbukaan, dan ada juga the retaining of kita punya identity. So kalau benda tu baik, kita ambil yang baik. Betul. Kemudian ada benda yang tidak baik dalam culture Jauhkan tersebut, kita jauhkan. So bila I think this is something yang dulu orang ada lah, this particular anti-western kind of mentality. Understand. Right? And kita understand, ada orang cakap ini kalau dia punya perbincangan akademik dia kan, ada kolonial punya trauma lah, apa lah, macam-macam lah kan. Tapi it's understandable lah. Whereas macam parents Arab lah, tengok anak-anak diorang punya lah. Like lagi kita fikir anak kita aktif kita belum tengok Arab-Arab ni lagi lari sana terpekik So sana. dia macam perbezaan culture lah. Culture. Biasa kat Arab ada satu pepatah yang mengatakan al-asa liman asa kan. Orang Arab ni terkenal dengan kena pukul, kena sebat. So asa tu tongkat lah, kayu ke apa, untuk orang yang derhaka, untuk orang yang tak dengar kata. Jadi kalau kita konsep Melayu ni kita akan pukul. Even dalam hadis Nabi pun memang sebab kita dianjurkan untuk didik anak kita solat, kenalkan orang solat. Kalau orang dah 7 tahun tak solat, maka kita diperbolehkan untuk nak train orang, pukul orang ke apa. It's part of the training lah. Proses untuk orang belajar supaya orang tahu benda tu benda serius. Itu yang mungkin you cakap tadi tentang the western whereby orang tak ada border. Bukan nak kata kutuk, ada banyak orang-orang western yang I jumpa yang masya-Allah, orang-orang terdidik dengan adab dan sebagainya, tapi secara generalnya mereka tak ada value-value agama yang diletakkan dalam tu. Yang setkan limit tadi yang kita cakap. So mungkin kita punya is kita ambil dari sudut diorang punya cara, teknik diorang baik dengan tu. Sebab teknik tu semua Nabi dah ajar. Betul. Macam kita nampak budak-budak kita tunduk Nabi, nampak budak kecil cium dan sebagainya. Kita buat baik dengan diorang. Dapat kasih sayang, dia akan ikut kita. Tapi man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham kan. Semua benda ni sebenarnya Nabi dah ajar. Cuma kita terlepas pandang. Kita tak banyak mengikuti benda ni, lebih ke arah emosi. Kalau nak ini kita pukul dan sebagainya. Sebab I dulu ingat my mother punya macam pesanan lah. My mother selalu cakap yang untuk budak-budak nak menghafal Quran. Sebab my mother dapat alhamdulillah menghasilkan at least 3 anak lah. 3 anak dia tu untuk menghafal Quran. Which is satu benda yang besar. Dan orang yang hafal Quran ni benda mudah. Kita bukan campak anak pergi asrama ke tak. Is dekat tangan dia. Dia selalu kata jamin dunia mereka. Maknanya kasih diorang main, kasih diorang kasih sayang, kasih diorang makan, diorang akan jamin akhirat kita. So benda ni saya selalu cakap. Jadi jamin budak-budak ni, jamin diorang punya kehidupan dunia. Maknanya kasih diorang kasih sayang. At the same time you must be firm with them. Benda-benda ni semua jadi diorang tahu you serious. You jangan semua kasih. Itu yang bezanya. Kasih semua tak dapat balik. Tapi kalau you kasih, you hold sikit, diorang akan appreciate you more. This is why we're talking about limits and balance lah kan. Even tadi bawa pasal pukul kan, ulama khilaf dari sudut benda tu lah. Apa hukum pukul anak? Yes. On one note tadi ada hadis kan, wadribuhunna indal ashra. Bila umur 10 tahun ni diperbolehkan untuk pukul. But the issue also is pukul tu macam mana? Kuat ke? Daerah mana ke? Tu macam mana? Dia tak boleh injurious, tak boleh scarring, dia tak boleh traumatizing. So ulama cakap dalam hadis Imam Tirmizi, kata Anas, Nabi ni tak pernah pukul mana-mana isteri, mana-mana anak, mana-mana jariah, kecuali kalau Nabi pernah pukul orang dalam perang. Meaning dia macam ada contradiction tau. Satu cakap pukul, bercanggah lah. satu cakap tak pukul. Maka kata para ulama, this is a particular matter yang kita gunakan as a last resort sebenarnya. Understand. Pasal kalau kita banyak pukul budak pun, dia psychologically traumatizing juga. Dia akan menghilangkan haibah dan waqar sikap orang tu kan. So again it's about understanding tolak tarik ni lah, this limit of self esteem dia pun habis. Betul lah. Selalu kena pukulan, traumatizing. So So kita pula dalam kita punya culture kita yang tak elok sikit, kita tercepat sangat kena resort to pukul. Yes. And kadang-kadang kita tak, pasal kadang ni kita boleh faham lah macam on our daily basis parents kerja dan bila kerja kita ada that little time that kalau nak spend time dengan anak, then something comes out, then then anak nak attention, kita pun alamak dah all over the place. So that's why kita macam termarah dia. Can you just stop? I need to attend to this. You understand? And that's the thing bila kita marah ke, kalaupun kita pukul, the intention should be pukul dan marah dikarenakan kita sayang kat dia orang. So to pukul beat dia tu with mercy. Pukul dia tu nampak yang kita concern kat dia. Kita pukul kadang-kadang lepaskan geram.
Macam Mika pun sekarang like for my first son dia dah tinggi, dah set besar one sekarang. Dia dah berbual pun dah macam abang-abang lah. macam abang. But at times this is the time where it's like for me it's a challenging time for me lah because dia dah masuk ke fasa baru. Dia dari primary school dia dah naik secondary school. Kawan-kawan dia pun dah berubah. Kawan-kawan lain. So this is the time I pun rasa yalah of course seram kan. Kita nak tengok juga gerak-geri dia dan macam mana dan sebagainya. Obviously mistakes will be committed lah day by day. Betul. So this is where kadang I tertengking dia, kadang I macam tak masuk akal ke, you do this, you do that and all that. Tapi namanya tu budak kan? Yes, namanya budak. But Alhamdulillah until today I bukan cakap besar tapi I always practice this. I dah marah dia, I terpukul pun kadang. Taklah pukul macam teruk pun. I duduk dengan kereta dengan dia, I cakap dengan dia why I do that. Betul. I reason out with him. Betul. I say why you do that because of this. Because kalau kita nak ceritakan kita punya cara kita dibesarkan, lain lah. Babe, dia takkan faham. Tak boleh relate lah. Dia tak boleh relate. Dia akan macam okay, so what? Kau nak buat aku juga sama kan? Are you trying to do the same thing to me or what? So here I am, I pun tengah macam walaupun anak 4 I belajar juga every day. I need to tengok orang punya masing-masing punya reaction. Macam Moza pula lain. Moza pula dah macam newscaster lah kan kat rumah. Dia report semua benda kan and all that. So basically I tak pernah macam yalah dengan kekurangan dia lah kan, satu tangan. So I selalu tengok dia macam okay, I tak boleh sentuh you know? Lagipun dia perempuan kan. Ya, dia perempuan. I think sebab Mika pun dah teenagers. Correct. Human concern tu dah macam double tau. Yes, correct. Dah extra kan compared to dulu kan. With apa yang happening kat dunia kita sekarang ni kan. Exactly. Dengan information very free now. They can just Google, they can just Seram Seram dia. Seram. Betul. Hoping lah, kita hope yang diorang nampak usaha kita. Kira anak-anak you dan anak-anak siapa-siapa pun yang mendengar podcast ni, harap-harap anak-anak kita dapat mendengar lah kita punya rintihan dan memahami sebenarnya kita nak apa dan sebagainya. Dan at the end of the day, masing-masing ada cara masing-masing mendidik anak. Betul. I think kita tak berhak untuk kau pukul ni ganas sangat. Aku tahulah anak aku. Orang cakap gitu tak kan? So balik pada dia, mak dia tahu. Yalah. Mak dia tahu. Yalah. Dia pun ada limit dia lah. Dia pukul macam mana dia tahu anak dia ni anak aku, biar aku ni. So tak ada orang berhak untuk nak komen dan sebagainya. Tapi at the end of the day, objektifnya is kita nak mendidik anak kita dengan sebaik-baik. So kadang-kadang budak tu jadi bagus pun disebabkan mak dia garang. Correct. Yes, correct. Ada pula why I'm successful today because my mother last time super on dengan aku. Kan. So macam mana pula benda tu? Serius? Kan? Jadi pelbagai cara kan. Betul. Dia kadang-kadang ada orang very strict, ada orang kena lenient. Dia dulu lama cakap kan, kalau kita nak basuh tangan ni, kadang-kadang kalau kita basuh tangan, kalau dia punya kekotoran dia tu sikit, kita rap sikit je lah. Kadang-kadang dia punya kotoran dia banyak. Maka kena rap, kena kasar sikit volume lah kan. Kan kena kasar sikit. Profesor punya cakap very deep lah. So dia tak ada satu cara lah. Cookie cutter. Dia tak ada satu cara. Kita try and error. Whereby I cakap betul-betul terus terang, bila I tengok my mother dulu dia dengan hafal Quran, and terus terang dia garang. Tapi result dia dapat. Yes. Dia tahu bila dulu kita cakap pasal hafal Quran Umi boleh hafal satu muka. My mother tahu you boleh hafal 2-3 muka Dengan ingat Umi tak tahu. So benda ni mak akan tahu. You boleh tahu. Dia tahu I tahu kelebihan Muaz. Yes. I tahu kelebihan. How Just far one to look. push. Magical is that. So that is magical. Memang benda ni hanya mak bapak yang dapat melihat benda ni. I think mother lah. Mothers memang boleh tahu anak dia temberang ke, betul ke. Dengan satu tadi kau pergi mana? Dah tahu. Ini awal kita cakap pasal education lah. So education is not just grades. Yes. Education is this entire process. Knowing your child. Dulu kan masalah education, bukan masalah education dulu Sekarang masalah dia adalah dia kadang-kadang kita standardize pembelajaran. Maksudnya ini criticism yang orang kasih Umur kalau macam gini dia primary ini. Kalau umur 12 primary 1, sukatan ni semua sama. Okay. So as a 12-year-old kau kena habiskan this curriculum. Dulu dia tak macam tu sangat. Dulu it was very personal. Because they understood that development of children beza apa. Ada orang kena cepat sikit, ada orang kena lambat sikit. And lambat tak semestinya tak bagus Understand. Because certain people exactly. Tapi hari ni kan kita standardize everything. Sekarang the culture is what I you notice student, you good. You will be somebody. Yang grade kalau bagus kita bagus lah. You going places. Tak semestinya. Ada budak-budak yang memang tension lah.
disebabkan markah. Betul. Ya habis cakap pasal ni kau ada like, macam Mika Kemarin kita try yang Max punya question kemarin tu. Itu satu yang viral kan next question. So balik pada topik Ustaz Taufik tu yang jadi top student tu lah kan. So mungkin you boleh share benda-benda yang bukan klise. Macam kita tahu nak jadi top student ni belajar hari-hari. That's why sekarang ni orang gunakan term yang dipanggil smart learning, smart study kan. So macam dulu kita belajar betul-betul hard work benda ni. Sekarang ada orang yang dia tahu macam mana nak belajar. So mungkin you boleh flashback balik sikit lah dengan masa yang kita ada ni. Baik nak pergi kerja ni sekejap lagi tak lah. Hari Minggu Hari Minggu. So tapi you try to apa Ustaz cakap, tapi you generalizekan and summarizekan, because why you mustn't forget today we have you belajar dengan komputer, you belajar dengan iPad. Students now are being practiced to receive email and from schools and all. So what kind of tips that you can share? I think dia kadang-kadang a good tip to go by is to always have the end in mind. Kita kadang-kadang berseru itu, okay, primary 1, primary 2, primary 3, primary 4. Ini kita tak tahu exactly macam apa kita nak. But ini mungkin tak tahu betul atau tidak, tapi this is my experience lah. Yeah. I terbalikkan. I bila besar nak jadi apa? So I work backwards. Now, at that point of time, So basically, let's say nak jadi pilot, okay, pilot tu apa kehendak dia? Okay, dan kehendak dia is degree. Betul. Balik. Okay. So you're not wasting time with things that will not bring you to that destination. Kita fokus. Okay. Benda-benda yang tak perlu sangat kita tolak tepi dulu lah. Okay. So at my point of time, semua orang memang journey dia tu kalau pergi madrasah pergi jadi ustaz lah. Yeah. I wanted to become an ustaz. Cuma I didn't want to be ustaz seperti mana ustaz-ustaz yang biasa lah. Yes. Well, since you mentioned this, again this is outsider punya point of view. As someone from orang luar. Orang fikir orang yang pergi Al-Azhar, pergi madrasah, they will end up ustaz. When we say the word ustaz tu, kena jadi imam dekat masjid. Tak boleh pakai jeans. Maybe. Cara you. cara rambut, Pakai pakai baju. Itu kerana ini yang minda yang dah register dalam otak kita. Ustaz ni dia nak kena macam ni. Figure dia nak kena macam ni, dia nak kena ada di tempat seperti ni. That's all. Yeah. Now my question to you is, why are you not macam you tak ambil tak participate in becoming an imam in masjid? Awal-awalnya Susah dia mana susah. Sebab awal-awal dia pun imam juga. That's the thing. Awal juga. Then after that, why you take this route into building Al-Qudwah Academy? I rasa ada a number of areas of Islamic education yang tidak disentuh ataupun kurang disentuh. Okay. So the idea was trying to fill in the gaps. Okay. So di antara perkara yang pada ketika itu yang agak berkurangan adalah Islamic education in English. Itu antaranya. Kemudiannya adalah to begin to discuss benda-benda yang tak commonly discussed within the normal religious discourse. Kita biasa belajar fardu ain, belajar basic-basic kan. Yeah. So what about the other sciences? Yang kadang-kadang ada orang cakap, benda ni macam tinggi sangat lah. But I believe that kita punya masyarakat kita smart lah. Yeah. Okay. Cuma dia tidak The human brain can still accept lah. Whatever. Seharusnya kita kena honor our minds to say that we can learn more. Dia bukan sekadar fardu ain saja. I'm not again reducing any amount of worth daripada fardu ain. Benda tu sampai bila-bila pun penting. But ada benda-benda lain yang juga kita perlu di-exposekan. Seperti science, Islamic science. Exactly. Tafsir ke, filosofi ke, sejarah dunia ke apa ke. So the reason for Because all this happen ada kena-mengena keislaman dia. Exactly. Yes. Dan tak ada information yang devoid daripada agama apa. Semua benda-benda ada kaitan dengan agama. So bila I habis Al-Azhar, I did law, Islamic law lah, syariah. And then bila I sambung masters benda paling pelik lah. I study music. Ni pelik lah. Ni Masters music I didn't finish it in music however lah. Okay. Because bila balik tu fikir balik, aku nak jadi apa balik music Siapa contoh tu yang dia belajar syariah kemudian balik ajar music. Rumah irama. Kan? But that knowledge kind of provided me a different avenue of thinking lah. Yang kita kena fikir lebih daripada just law. But then there are other experiences of kehidupan manusia yang kadang-kadang kita tak touch. What about leisure and entertainment, falsafah, sociology, benda-benda macam gini kan. So belajar macam gitu. Balik pun I tak jadi imam lah. I balik, I terus kerja kat NTU. So to say that
Actually sebenarnya tak semua orang-orang atau pelajar-pelajar yang pergi Al-Azhar balik akan jadi ustaz. Diorang mungkin di departmen-departmen lain. Tapi I believe semua orang niatnya sama lah. Niatnya semua adalah menyumbang kepada masyarakat dan mengajar agama Tuhan. Okay. Cuma angle dia tu Angle berbeza-beza. berbeza. Different department. Peranan dia berbeza lah. Betul je. So we need to actually, it's all mindset lah. I think it's all what we see. Kadang kita pun nak kena kasih minda kita ni macam terbuka sikit lah. We need to know that orang yang belajar agama not only satu hari jadi imam atau satu hari jadi ni. Mungkin dia nak jadi dalam badan mungkin MUIS ke atau dari segi departmen-departmen lain. Dia macam footballer juga. Macam you, I think tak semua orang boleh jadi coach. Like for jadi example, coach. myself, Tak semua orang boleh duduk jawatan yang ada sekarang dan ada orang yang dah ambil bola dah sit lah, aku tak nak tengok bola lagi. Understand. So asatiza pun yang belajar di luar negara ni pada asalnya ni niat dia is menyumbangkan kembali lah, kira give back to the community apa yang diorang belajar dari sudut agama. Masing-masing different angle. Okay. Ada yang jadi, ada yang qadar Allah tak jadi. So yang tak jadi tu qadar Allah, Allah bagi dia rezeki lain. Contoh ada yang buat bisnes, Yes. ada yang into Jadi engineer urusan apa dan sebagainya. And ada juga orang yang belajar agama bukan pasal nak jadi ustaz. Dia belajar agama pasal nak self-educate lah. pasal nak knowledge. Dah Dah lah balik tak jadi Correct. apa tak kisah. apa. Aku nak jadi dia tu. So masing-masing ada strength masing-masing. Sebab sama juga balik ada orang yang hafal Quran. Ada orang hafal Quran untuk diri dia je. Dia tahu dia tak boleh perform. Aku 10 tahun try pun tak boleh jadi. Jadi benda ni adalah pilihan Allah SWT. Dan berbalik kepada masing-masing rezeki lah. I think tergantungkan niat masing-masing. Niat dan rezeki dan usaha yang Allah melihat pada usaha kita. Jadi ada yang mungkin kita dah try few things yang tak jadi pun. Correct. Dah try ni tak jadi. Try ni tak jadi kan. Yes. Jadi bukan maknanya kita tak ada rezeki di sebalik tu. Mungkin Allah dah siapkan rezeki yang lebih baik daripada sudut yang berbeza. Betul. Jadi mungkin balik ada orang try macam mana, kau jadi ustaz tak boleh Habib, tak kena. Tapi dia jadi benda lain kena pula. ada orang yang Allah tak boleh nak satukan semua ilmu kat dalam diri dia. Betul. Kan? Jadi berbalik kepada itulah Allah kongsilah masing-masing ustaz ni. Semua ada kekuatan, ada kelemahan masing-masing. So kita ambil daripada situ sebagai penutup. Penutup kita untuk podcast kali ini. Dan semoga kita bertemu lagi insya-Allah pada episod yang akan datang. Terima kasih.